Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar semuanya sihat walafiat, sejahtera semua dalam situasi kita masih lagi berhati-hati dalam suasana endemik ni. Saya mendoakan agar anda sentiasa dalam keadaan kesihatan yang baik bersama ahli keluarga, bersama kawan-kawan semua, ya. Beri juga tumpuan kepada langkah-langkah kesihatan yang sepatutnya kita ambil dalam situasi sebegini. Ini adalah sesi yang kedua perkongsian pengalaman peserta-peserta program HICSAF mencari fasilitator bertauliah e-buku, satu projek kerjasama kolaborasi antara Hebat Development Center dan juga Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik USM CDAE, yang akhirnya kita ingin membina satu pasukan yang mampu menjadi seorang fasilitator ataupun pasukan fasilitator penulisan yang akan dapat membimbing rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Okey, mari kita mulakan dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan Allah berkati perjalanan majlis kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa khabar Dato' Intan? Sihat ya? Jauh dari Alhamdulillah Kubang sihat. Krian ya. Ya, Sana pun cuti, sini pun cuti. Tak apa, kita sacrifice sikit demi untuk peserta-peserta program HICSAF ni. Walaupun asalnya kita rasa satu sesi dah cukup, tapi nak memberi peluang kepada yang tak boleh hadir semalam, hadir juga hari ini. Dan hari ini juga kita buat rakaman. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu bahan untuk kita rujuk nanti, ya. Bukan hanya untuk peserta-peserta untuk kohort ini, InsyaAllah pada kohort-kohort yang akan datang juga dapat mengambil iktibar ataupun mengambil pengajaran-pengajaran daripada pengusian-pengusian rakan-rakan kita. Hari ini, berita baiknya hari ini kita ada dua panel yang kita jemput khas. Dua panel yang kita jemput khas yang terdiri daripada dua orang peserta program HICSAF. Semalam dua orang, hari ini dua orang juga. Saya ingin memperkenalkan secara ringkas, tapi nanti mereka akan perkenalkan diri mereka lah, ya. Mereka akan share tentang pengalaman mereka, apa yang mereka belajar, proses yang mereka lalui, dan insyaAllah mereka akan beri semangat kepada rakan-rakan lain, sebab kita percaya ada di antara rakan kita yang laju, memang independen, ya. Ada juga rakan-rakan kita yang perlu dibantu, dibimbing. So mudah-mudahan dengan perkongsian mereka, rakan-rakan kita semuanya akan dapat mengambil manfaat. Dan ini sebenarnya live training, ya, saudara-saudari. Live training menjelang audit sebenar. Sebab salah satu syarat untuk memperoleh sertifikasi ataupun penganugerahan sebagai fasilitator bertauliah e-buku HICSAF ni ialah anda perlu uh, present ataupun share perjalanan anda, apa yang anda lalui dalam program HICSAF ni dalam satu sesi yang kita namakan sebagai audit HICSAF nanti. Tapi sebelum itu, kita perlulah seperti mana yang saya sebut sebelum ni, kalau kita melalui proses ni dengan betul-betul, dengan sepenuh hati, dengan bimbingan mentor, insya-Allah dalam audit nanti kita boleh dengan mudah saja menjawab, memberi respon. So ini adalah the training ground untuk anda, apa yang akan berlaku dalam audit HICSAF nanti. Tahniah kepada dua orang rakan kita ini, Asilah dan Rashila, yang volunteer untuk share. Sebenarnya advantage untuk mereka lah. Mereka dah buat training hari ni. Live training. Mereka adalah panel yang kita jemput dan mereka akan share, dan apa yang akan berlaku, anda boleh bertanya. Rakan-rakan semua boleh bertanya. Saya cabar anda sebab menjadi fasilitator bertauliah kita kena ada courage. Courage yang pertama, courage ialah keberanian untuk cabar diri untuk menjadi orang yang lebih baik daripada semalam. Semalam mungkin kita tidak mahir untuk menulis e-buku. Tapi hari ini kita belajar sungguh-sungguh untuk menjadi penulis e-buku. Itu courage untuk mencabar diri sendiri. Dan juga courage untuk mencabar menjadi fasilitator yang baik untuk membimbing rakan-rakan kita. Mungkin kita hanya nak tumpukan macam mana nak menulis e-buku saja, tapi tidak setakat itu, ya.
kita mengharapkan program ini kita rancang, kita plan, kita design supaya anda bukan hanya belajar untuk menjadi penulis e-buku, tetapi anda dengan sedar, secara aware, anda sedang belajar untuk macam mana nak menjadi facilitator penulisan e-buku, nak membimbing rakan anda. Itu kena ada dalam mindset kita. Dua perkara serentak, berjalan secara serentak. Menulis e-buku dan menjadi facilitator. Trust me, believe me saya sendiri, bila anda sudah ada kemahiran-kemahiran sebagai facilitator e-buku, penulisan e-buku, anda akan look forward setiap hari untuk ingin membantu orang lain. Kerana kita percaya semua dah ada big why yang jelas mengapa anda menulis e-buku, mengapa anda nak menjadi facilitator. Bila dah jelas big why tu, anda akan sendirinya termotivasi, terinspirasi untuk menulis dan juga untuk membantu orang lain, insya-Allah. Kita mengharapkan itulah akhirnya yang akan kita bina dalam pasukan ini, insya-Allah. Macam mana, okey ke? Introduction macam tu okey ke? Kalau okey sila tulis sikit. Saya nak saya nak tengok respon anda sikit. Kalau okey tulis okey. Okey. Kalau okey tulis okey sikit. Okey, good. Thank you. Okey, saya nak minta anda tulis pertamanya title e-buku anda. Tulis di chat sikit. Tak betul pun, tak sempurna pun tak apa. Mungkin title ni di saat akhir sebelum anda publish anda akan ubah lagi kan. Tapi saya just nak tengok dalam chat apa title e-buku anda. Tulis sikit di chat title e-buku anda. Kita tengok sama-sama sebelum nanti kita jemput Asidah dan juga Rashila. Sila tuliskan title. Okey. Jangan malu-malu. Sebagai facilitator e-buku Hiksef, anda kena ada courage, keberanian. Kembalinya sesuatu yang hilang. Novel Maizatul. Wow, jadi novelis ni. Hebat. Lagi yang lain-lain. Hari ni ada berapa? 8-9 orang. Nurse lelaki. Tu dia. Kau biar betul. Okey. Tajuk catchy ya. Kita kena fikirkan. Bagus. Bila kita tengok rakan-rakan kita tulis ni, kita tengok tajuk kita okey tak? Antara perkara yang boleh membantu penulisan kita ialah menghasilkan tajuk, meletakkan tajuk yang catchy di depan, yang memanggil orang untuk menulis. Memanggil orang untuk menulis, memanggil orang untuk membaca. Ditambah pula kalau ada design e-cover yang cantik. Semua dah hadir kursus yang Dr. Intan jemput itu satu jemputan yang eksklusif. Bukan semua orang boleh hadir. Semalam rakan kita rasa berterima kasih sangat dapat join sesi yang Dr. Intan jemput tu. Bukan semua orang boleh hadir. Saya percaya kalau anda beri tumpuan dalam kursus yang anda hadir tu, anda akan dapat bayangkan macam mana anda nak tulis. Okey, nurse lelaki kasih sayang yang disalahfaham. Wow, ni cinta-cinta ke apa ni? Wah, tak apa. Lok Chin Yen. Wow, okay. You mentioned just now, Lok. Good. ABC bersama BIM, bahasa isyarat. Wow, ini interpret your supervisors, Dr. Rohaya, betul? Yes, correct. Dr. Raya mentioned that to us in our group, in mentors group. Good. Ini bukan selalu orang tulis. Ini ada satu tajuk yang rare. Kami percaya ada potensi yang sangat besar. Ya. Pengajaran dari rumput. Betapa persen syukur kita hari ini? Berapa persen ni apa? Berapa persen syukur kita hari ini? Oh, okay. Wow. Okay, good. Yang lain-lain? Mana yang lain-lain? Belum tulis lagi? Ada. The Splendid of Borneo. Wow. Asyuhada. My expectation beyond imagination. Asyuhada traveller. Asyuhada ni traveller ke? Mesti traveller ni kan? Okay, tak ada. Okay, thank you very much. At least kita teruskan momentum untuk menulis. Saya nak terus menjemput dua panel kita. Ni sembang-sembang santai je, jangan stres-stres, sembang-sembang saja. Saya bertanya, anda jawab, kawan-kawan bertanya. Saya nak minta kawan-kawan lain please tanya. Sebab bila bertanya pun ada nilai ilmu, ya.
Mungkin saya dengan Dr. Intan tak terlintas nak tanya, tapi anda nak tanya. Bila anda tanya, ada respon, nanti kita sama-sama dapat belajar. Okey, kita akan buat solid sampai pukul 11 insya-Allah. Okey, sila perkenalkan. Siapa nak mulakan? Siti Nur Asida ke ataupun Rashila nak mula dulu? Perkenalkan sikit dalam 30 saat siapa anda dan apakah big why anda? Mengapa anda join this program? Nak jadi facilitator? Sebab apa nak tulis e-buku? Okey, teruskan. Mungkin dalam satu minit, 30 saat dan sebagainya. Silakan. Siapa nak mula? Saya start dululah. Nur Sheila. Beri tepukan kepada Nur Sheila. Beri tepukan. Klik dulu emoticon. Tepukan kepada Nur Sheila. Okey, Okey, silakan. Okey. terima kasih Encik Sawan. Okey, nama diberi Dr. Rashila binti Muhammad Rashid, boleh panggil Ila. Okey, Ila daripada Skul Sains Kemasyarakatan, bermejorkan sains politik, bermainkan psikologi. Okey, Ila bermain dengan psikologi. Minor psikologi. Minor. Oh, saya silap dengar. Minor. Okey. Minor psikologi. Okey, Ila berasal daripada Bachuk Kelantan dan sekarang adalah tahun 4 final year, semester 8. Tu je kot. Okey. So, sebab apa Sheila join? Apa big why yang menjadi pushing factor untuk Sheila join this HICSAF? Boleh bagi inspirasi pada kawan-kawan yang mungkin mereka bila mendengar, sebab antara perkara yang kita memudahkan kita untuk menulis e-buku ni ialah ada tolakan daripada dalaman kita. Ada sesuatu yang istimewa yang kita nak buat yang kita sendiri saja faham. Itu akan menjadi pushing factor kita. Sila. Okay, terima kasih. Okay, Big Y, kenapa Ila nak join program e-book ni? Yang pertama sebab minat lah. Sebab macam Ila minat sangat macam baca novel. Walaupun tak pandai sangat, tak tahu sangat format-format dia, tapi memang minat sangat baca novel, minat sangat dengan bahasa, terutamanya macam bahasa yang berbunga-bunga. Okay. And then juga minat lah macam tulis kata-kata motivation and suka bagi kata-kata motivation dekat rakan-rakan kalau macam diorang ada masalah ke apa, macam sukalah dengan benda-benda macam tu. Dan daripada minat ni macam saya nak kembangkan bakat lagi sebab sebelum ni macam memang pernah tanam cita-cita nak jadi penulis tapi tak jumpa lagi platform yang sepatutnya. And then bila jumpa adanya benda ni jadi nak cuba, nak try walaupun macam banyak lagi kekurangan diri. Okay, yang kedua dari segi niat nak berkongsi and nak beri kekuatan dan juga nak bagi manfaat lah kepada para pembaca yang baca novel Ila. Okay, macam novel Ila ni, Ila macam ibu Ila ni dia jenis kepada genre novel and macam dia lebih berkisar kepada macam jatuh bangun seseorang dalam nak tempuh ujian hidup and terutamanya apabila melibatkan keluarga lah and dalam satu situasi ada orang nak downkan kita, nak jatuhkan kita, so macam mana kita nak berdepan dengan benda tu. And then daripada novel ni Ila lebih nak berkongsi pengalaman, macam nak beri kekuatan lebih kepada pengalaman hidup and diselitkan sikit dengan kata-kata motivation lah untuk kita boleh adapt dengan benda tu. And macam kan kita semua kan ada ujian, ujian kita macam berbeza-beza tapi bagi Ila macam apa yang membezakan kita dengan orang lain tu macam mana kita berdepan dengan kita punya masalah, kita punya kesengsaraan jiwa kita, macam mana kita nak keluar dari benda tu. Sebab kan sekarang kan macam banyak isu yang masalah kesihatan mental kan. Macam benda ni melibatkan depresi. And then macam kita tahu setiap hari ada je orang nak bunuh diri. Macam yang dapat dia baca 2-3 hari ni ada baca yang ada orang nak terjun pula kat bunuh diri dekat Jabatan Pulau Pinang kalau tak silap. Maksudnya kesihatan mental ni penting. Okay, good. Tak boleh kita main-main lah. So dengan adanya sedikit macam perkongsian pengalaman dan juga kata-kata semangat, motivation tu semoga diharapkan dapatlah macam memberi walaupun tak banyak, sikit untuk penguat semangat kepada mereka yang pernah berada kepada mereka yang masalah macam Ila lah. Good. Saya nampak buku ni sangat berpotensi, banyak potensi pembaca dan banyak peluang-peluang baru yang mungkin terhasil apabila mula menulis e-buku ni. Pertama saya melihat tak apa, kita terus ini adalah sharing, discussion dan sebagainya. Saya nampak satu, ada sasaran pembaca yang boleh Rashila lihat, fokuskan. Ada sasaran pembaca yang memang nak sangat macam ni, pengisian macam ni. Yang kedua ialah daripada penulisan e-buku ni,
Sheila ada buat talk di mana-mana, pernah dijemput ke untuk buat talk, Syarik? Trust Tak. me, trust me, believe me. InsyaAllah, apabila betul e-buku ini telah dihasilkan, kalau kena caranya, mungkin Rashila, dan saya percaya insyaAllah, mark my words, insyaAllah Rashila boleh share, sebab apa yang tulis dalam e-buku tu adalah daripada hati kita. Nanti akan timbul suatu ketika nanti peluang Rashila is not only menulis buku, e-buku, tetapi mungkin akan dijemput juga dalam sesi-sesi lain untuk mengulas isi kandungan buku tu. Dah masuk satu lagi arena lain pula, which is ini sebagai satu permulaan. Betul. Nanti bila dah ada tu, bagi tahu saya balik. Sebab kita nak tengok, kita lihat daripada daripada permulaan kita yang kecil, insya-Allah peluang tu akan jadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dengan syarat kita luruskan niat untuk membantu orang-orang lain, insya-Allah. Ya, insya-Allah boleh. Sila. Rashila, kan? Kita sama-sama doa. Sebab platform ini kita sediakan sebagai untuk mengasah bakat, dan kita percaya selepas ini akan tercetus lagi peluang-peluang lain. Ya. Thank you, Rashila. Saya nak berpindah kepada Ashida. Silakan, Ashida. Sila perkenalkan diri sikit, boleh on video, dan juga sila share apa big why anda sebelum nanti, selepas ini nanti saya akan jemput untuk share screen ke, boleh tunjuk apa proses yang telah anda lalui dalam penulisan dan sebagainya. Okey, silakan Ashida. Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh dengar ke? Ya, boleh. Boleh on video. Maafkan saya takut nanti laptop lag. Oh. Okey. Baik. Apa tadi, perkenalkan diri kan? Nama saya Siti Nur Asida. Boleh panggil Asid saja. Memang saya mengenalkan diri saya sebagai Asid lah. Dan saya berasal daripada Pulau Pinang. Saya mengambil bidang pendidikan khas di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, dan sekarang tahun 3 lah. Okay. Mengapa Ashida join ni? Mungkin dalam 30 saat. Mengapa Ashida join program Hixam ni? Apa big why? Saya join sebab saya rasa saya boleh jadikan impian zaman kecil lah. Dulu kita kecil-kecil kan, kita macam syoknya tulis novel ke, tulis buku ke. Macam saya nak merealisasikan impian tu lah. Dan saya juga nampak program ni sebagai satu peluang lah, dan juga pengalaman untuk saya yang dah tahun 3, yang dah nak habis degree ni, untuk saya ambil peluang tu untuk saya gunakan untuk masa-masa akan datang. Thank you, bagus. Jangan lupa masukkan dalam resume bila mohon kerja bahawa anda pernah menghasilkan e-buku bertajuk apa-apa, anda pernah menjadi peserta dalam program Hixef ini. It's not only kita beri pendedahan untuk anda menulis e-buku, tetapi juga mengasah bakat sebagai facilitator penulisan. Kita percaya bila anda menulis dalam resume, mudah-mudahan sedikit sebanyak akan menjadi satu value yang akan dilihat oleh majikan anda nanti, insya-Allah. Ya, mungkin mereka akan bertanya apa e-book ni, apa proses yang anda lalui. Dengan syarat anda melalui program ini sehingga Jun ni dengan bersungguh-sungguh, yang anda menulis jurnal pembelajaran perpasukan tu bersungguh-sungguh. Saya kadang-kadang mungkin sedih sikit, saya tengok ada yang kosong lagi. Oh, memang sedih. Tapi saya harap anda, terutama selepas sesi ni, selepas pukul 11 ni, jangan leave ataupun jangan terus tutup saja. Tulis terus apa pembelajaran yang anda dapat daripada sesi ini. Sebab saya tengok jurnal, ada beberapa jurnal yang masih kosong. Please ambil masa sikit untuk isi jurnal supaya penuhkan jurnal itu sehingga yang terkini, kerana itu adalah salah satu syarat untuk anda dianugerahkan sertifikasi. Kalau kosong sekali imbas, saya nampak bila saya buka kosong, saya rasa sedih sikit. Saya harap anda juga dapat memberikan momentum yang berterusan untuk committed dalam program ini, insya-Allah. Terima kasih Rashila, terima kasih Nur Asida, ya. Catat ya yang lain-lain pembelajaran yang anda lalui dalam proses ini, dalam sesi ini. Okey, siapa nak share dulu? Rashila ke Nur Asida tentang proses yang anda lalui dalam program ini? Semalam rakan kita, dua orang rakan kita ada share screen, tunjukkan cover dia, tunjukkan apa isi kandungannya. Sebab Dr. Intan pun ada di sini, insya-Allah kami akan terus bagi pandangan, dan kita percaya kita sama-sama dapat belajar. Dan saya nak anda juga bertanya
boleh unmute dan tanya. Silakan bertanya. Mesti tanya. Mesti tanya. Ya, saya nak didik anda, nak terapkan semangat berani bertanya sebagai seorang facilitator. Ya, sebab anda akhirnya akan facilitate rakan-rakan anda. Anda lihat macam mana Dr. Intan lakukan, macam mana saya lakukan, macam mana mentor anda lakukan. Lihat bagaimana cara, masing-masing ada cara masing-masing. Ambil sedikit daripada setiap orang ini, bagaimana kaedah ataupun skill-skill untuk facilitate. Okey, silakan. Siapa nak share dulu screen? Rashila nak share screen ke? Boleh? Boleh juga. Okey, sila. Okay, sebenarnya Share proses apa yang anda lalui ataupun hasil setakat ini bagaimana, boleh kita jadikan panduan. Silakan. boleh, tapi saya ada masalah sikit untuk share guna laptop, tapi saya akan share guna telefon, tak apa ke? Boleh. Biasa nampak kecil sikit. Tak apa, boleh enlarge ya. Boleh. Nampak tak? Okey, kita boleh enlarge ya. Tak apa, as long as boleh nampak sini. Yang lain-lain boleh nampak ke? Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Boleh. Okey, sila teruskan. Okey. Untuk Tajuk apa? Pendam. tajuk pendam. Ini macam novelis yang di pameran buku antarabangsa dah. Hari ni dah start kan pameran buku antarabangsa di KL seminggu. Siapa ada di KL boleh pergi. Lokasi di mana PWTC ke mana? Kalau masuk itu berapa jam tu tak boleh keluar tu. Memang jadi kalau siapa pernah pergi pameran buku antarabangsa memang susah nak keluar. Bukan susah apa, rasa macam rugi nak keluar. Kena spend at least dalam 3 jam dalam tu. Okey, silakan. Okey, semua boleh nampak. Kalau macam tak nampak boleh. Dia kecil sikit. Siapa yang buka phone apa ataupun laptop boleh zoom sikit kan. Sebab dia akan nampak kecil sikit. Okey, untuk progress buat e-book ni, untuk mula-mula nak buat ni memang tak dinafikan lah. Memang banyaklah kekangan, cabaran. Saya rasa kekangan, cabaran bukan daripada saya juga. Bukan daripada saya sendiri, tapi semua rakan-rakan waria saya semua mengalaminya lah. Okay, macam kita kan ada kekurangan dari segi masa. Dari segi masa, dari segi komitmen. Sebab macam saya kan dah final year kan. And final year ni dia punya aura final year tu dia macam agak tough sikit, agak terbeban sikit lah berbanding dengan tahun sebelum ni lah untuk saya punya course lah. Okay, and the commitment tu saya ada cabaran kepada saya sebab macam saya handle kelab. And dalam masa sama kita pelajar and kita nak tulis novel juga. And then benda ni macam bagi kekangan lah. Maksudnya agak menjadi cabaran besar jugalah untuk saya tulis novel ni. Berapa muka surat, Sheila? Sekarang saya rasa hampir 90 muka surat terlebih. Jadi saya akan cerita. Okey. Tapi alhamdulillah lah dengan tunjuk ajar bimbingan daripada mentor saya iaitu Dr. Ahmad Baharudin and hasil daripada ilmu webinar yang Dr. Intan anjurkan dan juga daripada perkongsian yang Encik Salwan hantar dan juga kata-kata semangat daripada semua, support daripada parents saya dan juga rakan-rakan. Alhamdulillah lah saya berjaya jugalah siapkan manuskrip walaupun tak berapa perfect lagi. Apa? Okey, macam cakap tadi, Ibu Ila ni dia dalam genre novel and semuanya ada, ni saya punya cover page. Ni dengan Canva, dengan apa tu? Saya guna Canva. Okay, Macam good. Ila tulis dalam Word dulu. Ila tulis dalam Word tapi masa Ila tulis tu mungkin dalam around 40 muka surat. Bila kita convert ke Canva, dia jadi masalah sebab dia akan terlebih banyak muka surat sampai dekat 90. Yes. And then macam Ila pun tanyalah mentor, macam saya ada masalah terlebih muka surat kan, sedangkan kita punya limit tu 60 muka surat tak silap. 35 maksimum 60 tak silap. Okay. Okay, sorry. And then Ila tanyalah mentor. So mentor pun suggest lah untuk jadikan novel ni dalam 2 volume. Dua volume betul. Siri 1 dan siri 2. Cuma kita siap dua-dua, cuma kita tak publish lagi. Kita kena tunggu dalam around 2 bulan hingga 3 bulan barulah kita publish untuk siri kedua.
Okey. Untuk masalah lebih tu lah. Then ni dia punya dia punya macam sebelum nak masuk bab tu ialah macam buat kata-kata sikit lah. Yang Mhm. ni dah gunakan ayat sepenuhnya lah, ayat sendiri. And then yang ni Ila ada tengok template yang Dr. Intan bagi and Ila follow yang tu, cuma tukar design lah. Yang ni sebab kita tak buat lagi hak cipta tu, so Ila KIV. Okay, ni yang prakarta dah siap. And ni kata pengantar, tak siap lagi. Ni sedikit biodata penulis. Ini isi kandungan. Macam tadi kan bab 1 hingga bab 5. Ni dia punya tajuk lah. And then ni ni orang panggil apa tak tahu dia panggil apa, tapi letak je macam ni. Yang macam Cik Saban cakap, kan kita nak bagi nak bagi pembaca tu rest kan. Macam tak Ni foto apa yang belakang tu? Original foto? Ila ambil semuanya, Ila guna sepenuhnya yang Canva punya sebab tak nak isu isu hak cipta kan. Isu Okey, faham. dalam Canva. Ni background ni semua Canva? Semua Canva. Okey, good. Ni dia punya. Okey. Lepas tu baru sekarang dekat 20 lebih lah muka surat untuk Ila edit. Cuma masalah sekarang tengah dalam proses sunting lah. Okey, saya boleh kata 80% okey? Ya boleh. Dalam around 80% sebelum nak siap sepenuhnya lah. Okey. Saya nak bagi pandangan kalau sebab one of our mentor Puan Alimi daripada penerbit USM, beliau adalah editor juga penulisan. Beliau kata e-book ni yang kata dalam bahasa Melayu yang sudah diterima oleh Dewan Bahasa ialah e-buku. E-buku itu satu kata yang telah diterima secara rasmi dalam di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kalau boleh nak standardkan penggunaannya e-buku, e-buku pun boleh juga, ya. Itu puan maklumat daripada Puan Alimi, editor yang selalu kita rujuk lah. Okay. Mungkin Dr. Intan nak mungkin nak bagi pandangan dan sebagainya. Silakan Dr. Intan. Okey, apa tadi? Nur Rashila. Okey, alhamdulillah, tahniah, memang cantik semua ni. Pada saya tak nak komen dari segi grafik sebab memang dah cantik, bertema nampak. Cuma yang macam kita sebut semalam, sama juga Cik Salwan, yang kita nak bagi nampak faktor wow tu. Maksudnya bila kita nampak novel, kalau kita tengok contoh-contoh novel lain pun kan, dia ada cuba Asila ni ke konten yang banyak-banyak tulisan tadi. Lagi-lagi dia punya konten dalam tu. Okey, di sebalik senyum tawa. Ada tak dalam topik ni, chapter ni, yang nak highlightkan kepada penonton bahawa benda ni penting, benda ni lah yang kita nak highlight. Jadi macam kita buat satu corak ke, kotakkan dia ke, di tepi perenggan ke. Saya tengah mencari contoh-contoh ni tak jumpa. Nanti jumpa saya tunjukkan. Okay, macam kita highlight sebab kalau tidak dia nampak macam biasa, nampak macam data. Okey, betul. Novel tu semua ditulis macam gitu. Tapi kadang-kadang kita nak highlightkan poin yang penting, faktor wow dalam kita punya novel tu. Contohnya dalam ni, apa yang rasa yang kita nak sampaikan pada penonton yang jadikan pengajaran ke di sebalik senyum dan tawa ni? Ada tak? Ada. Apa dia contohnya? Contohnya macam lebih kepada tak ingat. Ada tak ayat-ayat dalam ni yang kita nak highlightkan, yang Ila rasa yang Sheila rasa nak highlightkan daripada chapter di sebalik senyum dan tawa ni? Nak bagi, sebenarnya nak sampai benda tu, kalau orang dapat point tu memang bermakna lah. Tapi macam mana ya Cik Sawan yang faktor wow tu? Okey, contoh. Sebagai contoh, saya buku Beduk Diketuk oleh Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Nampak Beduk Diketuk. Kan antara cara yang boleh kita nak, pertama kita faham prinsip wow tu. Pertama, secara keseluruhannya buku kita kena ada nilai wow yang nak memanggil, menarik orang membaca. Bukan itu saja, setiap bab yang kita tulis juga perlu ada nilai wow-nya. Mungkin satu bab kita menulis 3 atau 4 muka surat contoh.
ada certain perkara dalam buku itu yang menjadi faktor yang terkuat yang menjadi penarik untuk orang membaca bab itu. Dan apa yang dimaksudkan oleh Dr. Intan ialah bagaimana kita nak menonjolkan nilai wow dalam bab itu. Antaranya ialah kaedah sebegini. Nampak tak? Alamak. Nampak tak? Okey. Ada highlightkan daripada font-font yang biasa. Ada di-highlightkan secara saiz font yang lebih besar untuk sebahagian daripada penulisan ataupun sebahagian daripada muka surat tu. Antara contohnya itu boleh dilakukan sebab kita nak tonjolkan itu boleh menjadi satu faktor wow dalam penulisan bab kita. Jadi berbalik kepada apa yang ditulis dalam satu muka surat ni ataupun dalam satu bab yang ditulis oleh Rashila, cuba kenal pasti bahagian mana yang rasa nak tonjolkan betul-betul. Bila ada bahagian nak ditonjolkan, mungkin boleh buat kotak dia seumpama kata-kata quotation daripada sesiapa lah yang dalam tulisan itu, ataupun ada kata-kata yang rasa perlu ditonjolkan dalam bentuk ayat dan sebagainya, supaya tidak menjadi satu yang mendata sepanjang orang membaca dalam bab itu. Boleh faham ke apa yang saya ingin masukkan, Sheila? Faham. Jadi pilih yang mana yang nak ditonjolkan. Mungkin dalam bentuk font yang berbeza sedikit, atau font yang lebih besar, ataupun dalam bentuk ada tanda quote unquote ataupun tanda baca yang membuatkan orang sekali lihat kata, oh, ini yang nak ditampilkan dalam penulisan itu. Itu yang dimasukkan. Betul begitulah, Dr. Intan? Betul. Nanti sambil-sambil tu saya cari contoh untuk tunjukkan. Ya. Terima kasih Encik Salwan dan juga Dr. Intan. Ya. Okey, teruskan. Mungkin dalam seminit dua lagi sebelum kita jemput Asida. Rasanya dah. Dah, okey. Good. Saya stop sharing. Okey. Stop sharing dulu. Kita jemput nanti, kita jemput pula Nur Asida. Selepas itu kita buka. Siapa-siapa nak bertanya dan sebagainya, nak bagi pandangan dan sebagainya, boleh. Sebab sesi kita 1 jam saja. Gunakan kesempatan ni betul-betul. Thank you very much Nur Rashila. Beri tepukan kepada Rashila. Good effort. Bagus. Okay. Silakan Asida. Silakan. Okay, sekejap saya nak share screen. Boleh share. Good. Okay. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh. Ini guna designer ke ni? Atau buat sendiri ni? Tak, semua guna Canva. Oh, ini sudah different level ni. Okey. Teruskan. Wow. Saya ceritakan sedikit lah pasal buku saya ni. Buku saya adalah buku yang mengandungi puisi jatuh bangun kehidupan lah. Maksudnya dalam buku saya ada letakkan 3 fasa. Iaitu fasa penerimaan, penolakan dan juga fasa kembali kepadanya. Okey, sekejap Sida. Saya nak tanya. Image ni, grafik ni macam mana? Buat sendiri ke? Ambil daripada mana-mana ke apa? Canva. Yang lukis ni? Yes. Okey. Sebelum nak teruskan, saya nak bagi pandangan dan cadangan. Di Canva ni, kalau image spesifik macam ni, rasa ramai di dunia ni berapa orang yang guna Canva? Jutaan orang kan? Jutaan orang ada peluang untuk melihat image ini. Kalau orang biasa guna Canva, dia tengok, oh ini ambil daripada Canva ni. Betul tak? Okey, faham. Mau tak, satu alternatif lagi ialah sebab dia kena ada sikit nilai artistik. Kalau mungkin nak lukis tangan macam mana apa pun, mungkin dia taklah secantik macam ni, tapi hasil tulisan tangan sendiri ni Asida.
mungkin nak letak di situ. Itu akan ada nilai sentimental yang tersendiri berbanding nak ambil daripada Canva. Itu pandangan saya. Melainkan kalau background yang Canva bagi, itu cantik lah, boleh lah guna dan kita ubah sesuai dari segi colouring dia, edit sikit, itu tak apa. Tapi ini satu image yang sangat menonjol yang ada dalam Canva. Kalau boleh kita buat sedikit perubahan untuk menjadikan dia lain daripada yang lain yang merupakan sentuhan daripada tangan Asidah sendiri. Itu sebagai satu alternatif yang Asidah boleh buat lah untuk menghasilkan cover ni. Faham ya maksud saya? Faham. Okay, thank you. Teruskan. Okay, ada 3 fasa. Dan sasaran saya, buku ni adalah untuk orang yang nak mencari diri sendirilah lepas dia menghadapi kesukaran dalam kehidupan dia. Mesti dia akan lost dan macam tak boleh nak menerima keadaan. Jadi puisi ni sebenarnya mengisahkan macam mana manusia ni dia mengalami 3 fasa, iaitu first dia akan menolak. Kalau dia ada masalah, dia akan menolak, mengalami fasa penolakan lah. Macam kenapa diri dia, kenapa bukan orang lain dan sebagainya. Dan kemudian dia akan mengalami fasa penerimaan, dia dah reda. Dan seterusnya dia akan kembali kepada Tuhan Yang Esa lah. Lebih kurang macam tu. Pembahagian fasa ni cukup dalam 35 muka surat, 40 muka surat, boleh? Cukup. Alhamdulillah. Okey, saya cuba nak bawa kawan-kawan tentang bagaimana nak memfokuskan pembahagian. Bila kita rasa kita nak menulis 40-45 muka surat, pembahagian tu sebaiknya logik, supaya tidak terlalu pendek ataupun tidak terlalu panjang. Okey, ini image mana ni? Dari mana? Ini image Canva juga. Okey, ambil sebiji daripada Canva ataupun ada buat editing? Dari Canva. Sebiji masuk copy paste terus. As background. Okey, saya nak cadangkan supaya ada sedikit kelainan. Bila dah ambil tu, buat editing sikit. Dari segi kecerahan dia, gelap dia ataupun warna dia, supaya ada sedikit kelainan daripada Canva. Walaupun kita boleh ambil terus gambar itu, tak ada masalah. Sebab gambar daripada Canva adalah free copyright dan kita boleh terus guna. Tetapi untuk tujuan kita nak menulis e-buku kita, masukkan dalam Canva macam ni, kemudian buat editing sikit gambar. Dia akan nampak lebih special. Faham tu? Faham. Dalam Canva pun ada fungsi nak edit tu kan. Sikit-sikit. Mungkin color lebih terang, lebih gelap dan sebagainya. Mungkin boleh ubah color dan sebagainya. Itu akan jadi satu yang istimewa pada e-buku kita. Dan tidaklah kita ambil sebiji-sebiji terus daripada Canva begitu. Okay, good. Kan? Ni pun sama je. Yes. Untuk konten, saya buat dekat Words lah. Kemudian saya hantar kepada mentor saya untuk semakkan. Dan sekarang adalah semakan kedua. Saya baru hantar semalam. Semalam kami ada buat perjumpaan. Kami bincanglah apa yang perlu diimprove dan sebagainya. Okay. Baik. Okay, teruskan. Saya tak tahu nak cakap apa. Okay, Dr. Rahaya mana ni Dr. Rahaya Abdullah. Wow, okay. Ini sifu besar kita lah, Dr. Rahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Okay, Dr. Intan, Dr. Rahaya, dijemput juga kalau nak beri pandangan dan sebagainya. Silakan ya. Silakan. Ya. Saya rasa siapa nama tadi? Intan ya. Dr. Intan. Dr. Intan. Tadi student yang present tadi nama apa? Sorry. Rashila. Rashila. Okey, saya setujulah dengan apa pandangan Cik Sawan tadi pasal penggunaan Canva, sebab Canva ni banyak users. So I think you boleh masukkan you punya ciri sendiri, your own personal touch. So kita boleh edit kan Cik Sawan. Betul. Guna editing dalam Canva tu sendirilah. Macam Yeah. saya kan sebab saya suruh lukis sendiri, tu yang saya kata lukis sendiri dan kita buat yang tu kan, tapi boleh juga, so you can edit lah supaya bila orang tengok this is not something yang familiar. Betul, ya, betul. Kita guna kreativiti kita. Ya, betul. Ya, okay. Okay, thank you Dr. Raya. Very good input. Ya, kita sebenarnya bila buat e-buku ni, cara
SWA terbit atau self-publishing memang betul-betul mendidik, mengasuh kita untuk jadi kreatif lah. Berbanding kalau cara konvensional biasa kita beri je manuskrip, yang lain semua orang buat kan. Tapi ini kita buat cover, kita yang nak buat editing, kita nak tentukan ilustrasi dan sebagainya. Bila kita dah go through the whole process, insya-Allah di akhir program anda akan appreciate apa yang anda lalui. Dengan syarat anda betul-betul lalui dengan sepenuh hati lah, ya. Dr. Intan, please kalau Dr. Intan ada apa-apa input berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Rashila dan Asidah tadi. Silakan. Acid tadi kan, yang present acid lah. Acid ya? Yang present tadi. Acid. Acid. Okey, pada saya tak ada komen apa sebab itu berdasarkan kreativiti, dah cantik, dah separator pun cantik dan setuju dengan pendapat mentor tadi. Okey, saya share macam mana yang kita nak tunjukkan kepelbagaian dalam Canva. Sekejap ya. Saya share yang ni. Hari ini punya sharing betul-betul berbeza daripada semalam. Siapa yang hadir dua kali dua sesi ni beruntung lah. Ya. Okey, ni Canva. Lepas tu saya type je dekat atas ni, novel e-book ke kan. Nanti ni kalau kita nak dapat design cara cepat dan kita nak tengok biasanya macam mana. Okey, jadi tengok dekat sini. Bila pergi klik-klik kat sini kan nampak 1 of 4. Jadi boleh nak dia dah siap dah template untuk satu buku 4 muka surat lah. Lepas tu kita boleh tambah-tambah. Jadi katalah saya nak yang ni kan. Okey, jadi kita tukar-tukar je lah kat sini semua boleh tukar. Okey, sekejap besar sikit. Besar sikit. Okey, ni dia punya muka depan. Ni table of content. Kalau tak setuju yang ni boleh je tulis kat sini. Okey, tukar content dalam bentuk lain. Table of content. Okey, contoh kita nak ambil table of content yang lain table of content. Okey, nanti cari dekat sini. Yang ni pun boleh tukar page ni. Saya nak tunjukkan yang ni macam kata-kata nak highlightkan something ataupun nak jadikan separator. Okey, nampak cara dia. Dan katalah ni tadi kan kita nak highlight macam yang Cik Sawan tunjuk tadi. Dia boleh kotakkan kat tepi ni. Kita kotakkanlah dengan design berbagai yang kita nak highlightkan dekat tepi ni. Ya. Okey. Ni antaranya 4. Lepas tu kita boleh lagi type dekat sini. Kita cari gambar-gambar yang menarik ke untuk kita jadikan background. Yes. Dan kita pun tambah je dekat sini add page. Okey, katalah yang ni. Jadikan dia sebagai separator. Okey, jadi boleh lihat yang katalah kita tak ada idea sebab Canva ni dia direka oleh mereka yang profesional dalam bidang ni. Okey, jadi kita tak payah fikir, okey design ni kena ke tidak, nak letak warna tu kena ke tidak. Kita cuma ubah sikit-sikit. Okey, jadi tengok dekat sini. Okey, contohnya ni kita klik dekat sini dia tulis 2 hingga 4. Jadi dia siapkan design yang sesuai dengan warna tema macam ni. Baguslah. Bila tengok yang ni berbayar, yang ni berbayar tak payah pergi tengok satu-satu. Jadi saya type lah novel e-book ke dia akan keluar. Jadi boleh explore kat sini. Yes. Okey, itu sahaja. Thank you Dr. Intan. Thank you very much. Okey. Cik Sawan, saya nak share sikit. Silakan. Sebab baru ni saya nak guna, saya bukan subscriber. Saya guna hak free je lah Canva kan. So saya dapati Canva sekarang dia dah macam banyak kekangan nak guna untuk free sebab saya dah banyak kali guna. So saya cari venue lain lah. Kalau kata you tak boleh access Canva dah, you can go to Create Vista. Boleh share link tu? Okey, saya typekan nantilah. Create Vista. Yang tu pun dia lebih kurang macam Canva. Tapi Canva ni dah lebih established lah. Tapi masih so kita ada pelbagaian cara yang lain. Nanti saya share. Okey, Create Vista. Vista ya, satu perkataan ya. Create.vista.com. Yang tu. I see. Createvista.com. Okey. Ini satu ilmu baru ni. Ilmu design it your way. Oi, bagus ni. Sama lebih kurang Canva, so dia friendly lah. Okey. Good. Saya just share adakah yang ini yang dimaksudkan. Ini ke Dr. Ya. I think so. Boleh buka. Dia boleh share, saya nak tengok.
Sekejap saya share. Share. Okey, saya nampak dah. Wah, lagi banyak. Siap dia punya template dah siap, cantik lah. Ah. Yang ni free Tak tengok Ini ya? dulu dia. Free. Ini. Saya memang Free. cari. Bila saya Ini ada kan? student, benda-benda free je lah Tulis kan. e-book. Tulis e-book Cik Sawan. Saya tulis e-book, dia keluar satu template yang dah set. Cantik lagi. Book. Saya tulis book je. Ha? Ni, Okey, e-book sekejap, templates. Saya Tu ya. selalu guna untuk saya punya Ha. inilah teaching. E-book template. Tak Okey. gunalah untuk e-book. Tapi bergunalah benda ni kan. Template. Okey. Oh, bagus. Banyak Ilmu lagi. baru ni, ilmu baru. Cantik lah ni. Hari ni kita dapat ilmu baru. Terima kasih, Dr. Raya. Thank you so much. Okey. Okey, book. Siapa-siapa boleh tolong share dalam Banyak lagi ni. WhatsApp group kita. Siapa-siapa boleh share e-book ni. Cuba e-book. Cik Sawan, cuba tekan e-book. Ini free ya? Use this Ya, tab. Okey. Nampak dia dah siap dah tu kat tepi tu. Oh yeah. Okey. Okey. Dia punya satu set So, dia dah siap. yang Kita Oh, orang jarang guna. Orang jarang guna, so tak adalah. dia underrated lah. Underrated lah. Saya rasa peserta-peserta HICSEF kalau tak boleh nak siap pada penghujung Jun ni, saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Semua dah ada. Semua dah ada. Macam kami dulu mula-mula nak buat e-book ke apa ke, kena create sendiri dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita dah ada shortcut. Sebab itu perlunya mentor. Ya, para peserta. Apa bezanya kita belajar tanpa mentor dengan mentor? Boleh saja belajar tanpa mentor, sendiri-sendiri pun boleh. Boleh. Tapi kalau dengan mentor bezanya ialah mentor akan ajar shortcut. Itu keyword dia. Mentor akan ajar shortcut. Kita boleh go through macam-macam proses nak belajar dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Tapi bila ada mentor akan ajar shortcut. So anda jadi facilitator e-buku juga. Nanti satu hari beri shortcut cara pembelajaran kepada mereka yang memerlukan bantuan anda. Itu keyword mentor antaranya ialah. So terima kasih Dr. Raya. Really appreciate. Bagus sangat. Nampak profesional pun. Ya. Apa ni apa yang kita boleh dapat daripada template ni. Wah, sekejap 10.52 dah. Aduh. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya tak? Okay, now is your turn, para peserta HICSEF semua. Saya nak minta anda mesti tanya dan saya nak minta rakan-rakan kita panel ni nak beri respon. Silakan. Mesti tanya. Okey. Okey, silakan. Kita buka dalam beberapa minit ni untuk anda bertanya. Boleh tanya Sidah ataupun tanya apa ni Rashila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Maizatul. Maizatul. Okey, silakan. Soalan saya, kan kita ada time limit sehingga Jun macam tu kan, dan akan ditauliahkan dalam bulan 7 kan? InsyaAllah, ya. Jadi soalan saya, kalaulah saya ada niat sebenarnya untuk tulis lagi e-book selepas ni. Lepas tu saya nak tanya, macam ada lagi tak engagement antara kita semua ni, sebab saya still perlukan tunjuk ajar macam tu lah. Sebab kan kita dah nak habis kan. Jadi ada tak lagi engagement antara kita kalau saya perlukan lagi tunjuk ajar macam tu lah. Saya sangat suka lah bila tanya macam ni. Maksudnya ada engagement lah. Bila tanya tu maksudnya masih berhasrat. Apa yang kita sudah rancang daripada awal ialah this team, pasukan ini akan menjadi pasukan penggerak kepada Universiti Sains Malaysia dalam kalangan rakan-rakan USM. Anda akan menjadi facilitator cohort pertama yang akan menjadi kumpulan ataupun pasukan penggerak penulisan e-buku di USM. Apabila itu akan berlaku, insya-Allah kita akan sediakan latihan untuk anda. Kita akan
galakkan anda, ajar rakan anda dalam kalangan fasilitator ini untuk sama-sama kita bina pasukan yang kuat. Kita sama-sama belajar. So ada sesuatu yang kita boleh belajar daripada rakan boleh belajar daripada kita. So menjawab pertanyaan Mazatul, yes, definitely, insya-Allah yes. Dengan bantuan mentor-mentor dan anda juga. Hasrat kita ialah anda akan boleh bergerak sendiri nanti sebagai facilitator dengan bimbingan daripada mentor-mentor. Insya-Allah ada. Thank you so much. Bagus. Kalau dah ada niat begitu, insya-Allah anda akan berjaya nanti. Terima kasih Mazatul yang bertanya. Okey, ada lagi soalan tanya pada Ashidah dan Rashila supaya mereka dapat praktis macam mana nak jawab. Okey, silakan. Ada lagi tak yang lain? Salam sejahtera. Yes, siapa ni? Lok Chin Chin Yen. Yen. Lok Yes. Chin Yen. Saya rasa nak tanya Ashira atau siapa nama Ashida. Ini menti saya, Cik Sawan. Ya. Ini buku ni memang hebatlah buku dia ni. Okey, silakan. Saya nak tanya macam mana kamu nak menentukan size font yang akan kamu terbitkan, kerana e-book kan dia boleh dibaca melalui internet kan. Jadi macam saya tidak dapat menentukan size font yang macam mana baru sesuai untuk dibaca. Okey, silakan Ashila. Saya jawab dulu Ya. Okey, apa yang saya buat adalah saya akan buat 2-3 template. Kemudian saya download dan saya tengok daripada phone saya. Adakah benda tu saya boleh baca ataupun saya perlu zoom ke? Dan saya perasan juga kalau tajuk tu kita perlu besarkan berbanding dengan yang lain. Besar dia tu kena besar lah, besar yang besar. Dan yang lain tu boleh saiz yang biasa kan. Tapi yang biasa tu pastikan dia bila kita tengok kat phone kita tu kita tak perlu nak zoom dia. Sebab pembaca akan bosan kalau setiap kali dia nak baca dia nak kena zoom. Dia nak kena kelebek-kelebek phone tu. So yang tu je lah. Okey. So Rashila? Saya setujulah dengan apa yang Ashida cakap tu, cuma nak tambah sikit. Kalau macam yang Ila buat, macam Ila dia tanyalah pendapat mentor macam apa saiz yang sesuai untuk bila orang baca tu, sebab bila kita baca tulisan yang kecil dia akan mengganggu mood kita sebagai pembaca. Macam kita letakkan diri kita sebagai pembaca, kita boleh tak baca benda tu. Macam Ila akan buat dekat board dulu, lepas tu transfer ke Canva kan, dekat tepi tu kan kita boleh macam buka untuk kita tengok full kat tepi tu. Jadi Ila akan buka yang tu, so Ila akan nampak lah macam tulisan ni macam kecil, Ila akan besarkan sikit. Kalau macam besar tu macam kecilkan sikit. Tapi untuk yang Cik Sawan cakap tadi, untuk something yang kita nak highlight apa tu, yang tu kena besar lah tulisan sebab senang orang nak nampak benda tu. So macam kesesuaian yang Ila guna ni macam tulisan, sebab tulisan tak sama, macam font dia lain-lain size. So try and error. So apa ni, macam tu je lah. Betul. Saya rasa antara perkara yang kita boleh tengok, yang mana kita sedap memandang bila kita tengok contoh e-buku orang. Ya. Lok Cik Yen mungkin boleh melihat contoh-contoh yang ada dalam Indie NUSM platform tu ataupun di mana-mana saja yang dalam format e-buku. Cuba tengok di handphone kita yang mana yang sedap Lok Cik Yen baca. Cuba tengok kan. Dia mesti ada sesuatu yang berbeza daripada buku-buku biasa. Dan cuba tengok jenis font yang diguna dan size font. Bila Lok Cik Yen nampak begitu, yang ada banyak format-formatnya, cuba pilih sesuatu yang dekat di hati, yang rasa senang untuk dibaca. Tidaklah tulisan yang bergulung-gulung, misalnya handwritten punya tulisan. Bukan nak kata tulisan handwritten punya format tak boleh, boleh. Tetapi tidaklah semua handwritten. Mungkin quotation tertentu yang dalam bentuk handwritten tu mungkin boleh. Mungkin Dr. Intan ada pandangan? Ya, silakan Dr. Intan. Okey, saya tak ada. Apa yang panel jawab tu memang dah terbaik dah jawab tadi kan. Cuma tak silap saya, Cik Sawan ada share kan dalam
Ada notes in panduan, tulisan yang menarik, tulisan yang sesuai kan? Tak silap saya ada kan? Cik yes, Sawan? yes, Mungkin boleh yes. rujuk yang tu. Aha. Okey, yang penting kalau yang apa kami belajar dulu, jangan kurang daripada 12 font. Tapi saya setuju dengan panel maklumkan tadi, iaitu kita tengok dekat telefon, ikutlah saiz macam mana kita nak buat kan. Itu Betul, saja, betul. Cik Sawan. Okay, good. Okay, mungkin kita dah sampai ke penghujung. Saya just nak share sedikit berkaitan dengan panduan. Cik Sawan, saya nak Ya. tanya pada panel kita dan saya rasa Okay. ini soalan yang ramai, rasa kebanyakan warriors kita pun akan ada pertanyaan ini, terutamanya kepada Sheila, sebab Sheila ada final year dan bila ada final year ni dia ada task-task yang dia perlu siapkan, nak grad semua kan. Jadi bagaimana Sheila dulu, mungkin Sheila boleh cakap, lepas tu Asid pula. Bagaimana Sheila membagikan masa antara nak siapkan e-book ni dengan tugas-tugas yang lain, assignment yang banyak, dengan final year lagi, FYP lagi ke apa. Waktu bila tu? Macam mana sesuaikan tu? Mungkin boleh share sikit? Rasa penting ni nak jawab ni, ramai nak dengar ni. Sampai boleh menulis sampai tahap sekarang tu. Betul? Sila. Okay, terima kasih untuk soalan tu. Saya cubalah jawab. Saya tak adalah full sangat. Okay, macam betul macam final year ni macam agak tough sikit sebab kita macam banyak kekurangan masa. Yang apa yang Ila buat, Ila macam tengok apa yang penting, macam apa macam deadline lah. Maksud deadline yang penting, apa yang kita kena siapkan dulu. Macam yang Ila punya deadline assignment ni macam lewat sikit. So Ila dah start menulis masa awal-awal lagi. Rasanya masa bulan 4 awal lah, memang awal Ila menulis, cuma Ila KIV untuk sunting tu je. Jadi macam masa tu macam kita kena pandai lah manage masa, and contohnya macam kalau Ila dah start tulis novel, macam kita jadi macam ralik. Apa kata orang Kelantan panggil ralik. Macam tak mana nak Khusyuk. sebab kan kita tulis benda yang melibatkan pengalaman kita kan. Jadi macam lama-lama tengok-tengok dah nak siap. Jadi mungkin sebab kita fokus satu, lepas tu minat. Mungkin sebab minat, kita buat something yang kita minat. Macam kita tak push sangat benda tu. And then dari segi study tu kena pandai manage masa lah. Kalau contohnya kalau nak exam tu baca dulu walaupun kita baca tu sepintas lalu, nanti kita boleh tengok balik yang nak dekat-dekat tu, kita belik balik, baca balik. Asida, macam mana Asida? Okey, kalau macam saya puisi macam tak banyak sangat lah penulisannya kan. Macam saya, bila saya dapat idea, saya akan tulis dalam note dekat phone saya sebab kita bawa phone ke mana-mana. Jadi macam bila teringat something yang macam nak tulis pasal ni lah, saya akan tulis dalam phone saya. Memang banyak lah dalam phone tu. Macam saya akan tengok balik bila dah malam. Macam bila saya betul-betul dah nak menulis yang organize punya, baru saya akan tengok balik. Macam tu lah. Good. Terima kasih. Good question, Intan. Itu adalah antara tips-tips yang boleh rakan-rakan kita share. Kalau tengok daripada penjadualan, kita mula daripada April dulu. Sekarang dah Jun ya. InsyaAllah kita memang berhasrat lah pada penghujung Jun ni kita ada showcase, audit dan sebagainya. Cumanya saya nak bagi ruang kepada saya sendiri, semua para peserta, sepanjang bulan Jun sepenuhnya beri tumpuan ya. Dan pesanan ni sebenarnya saya dah beri pada bulan April hari tu dengan mengambil kira raya dan sebagainya. Cumanya bila kita buat secara konsisten 20-30 minit setiap hari, insya-Allah kita boleh siap. Dan saya percaya sebahagian daripada anda dah 50%, 80%. Kalau anda dapat beri tumpuan betul-betul dalam bulan Jun ni, saya percaya akhir bulan Jun anda boleh siap. Ya, dengan siap editing dan sebagainya. Nak buat macam mana kan? April pun dah terlepas, Mei pun terlepas. Tapi berilah tumpuan, usahakan bagaimana anda boleh dapat menulis kurang-kurangnya 35-40 muka surat. InsyaAllah bila anda beri tumpuan, mungkin dalam 1-2 hari pun ataupun 3 hari anda boleh siap. Dan akhirnya bayangkan e-buku anda akan terpampang di platform Indie@USM. Akan tercatat nama anda di hadapan buku itu, nama penuh. Ada yang bertanya boleh guna nama pena tak? Untuk kali pertama ni saya nak minta anda guna nama sebenar. Kali pertama untuk program HICSEF ya. Selepas ni anda terbanglah
anda pergilah jauh-jauh, gunalah nama pena ke, nak buat collaboration dengan siapa ke dan sebagainya. Tapi untuk tujuan program HitSafe kali pertama, guna nama sendiri dulu. Biarlah nama anda tercatat di Perpustakaan Negara Malaysia bila anda mendaftar untuk EISBN nanti, insya-Allah. Cik Suhan, So, boleh saya tambah? ya, Tentang silakan. nama pena ni, kalau kita ikut SBN, okey, sebab ada yang saya dapat tu, yang saya lihat juga, ada yang isu-isu yang sensitif kan, yang dia tak nak keluarkan nama dia, tapi katalah dekat cover dia nak guna nama pena tak apa. Cuma nak mohon SBN tu memang kena nama sebenar, tak boleh nama pena. Jadi katalah dekat cover dia nak tak nama pena kan, contohnya apa, cinta hati ke, boleh, tapi SBN tu dia letak nama. Sebab mungkin Okey. ada yang nak menjaga aib kan, sebab ada novel yang kita tak boleh terlalu menunjuk sangat, ada yang negatif-negatif tu kan, walaupun kita nak tunjuk yang positif. Macam mana Cik Sawan? Saya rasa okey tak macam tu? Okey. Saya nak cadangkan supaya untuk kali pertama ni, guna nama sendiri dulu. Untuk kali pertama, untuk program HitSafe ni. Sebab untuk kali kedua, tulisan-tulisan selanjutnya, silalah anda bebas untuk menulis mengikut kreativiti anda. Untuk kali ini, program HitSafe, kita nak minta supaya anda tulis nama anda untuk kita jadikan ini sebagai satu dokumentasi bahawa peserta-peserta program HitSafe memang menulis dengan nama sendiri dan kita nak catatkan dia sebagai sebahagian daripada dokumentasi kita, e-book kita. Sebab pelancaran nanti melancarkan dengan nama anda sendiri. Pelancaran bila bulan Julai nanti, bila anda dah diluluskan dalam audit dan sebagainya, pelancaran yang kita hasratkan, pelancaran oleh pihak TNC, semua akan menggunakan nama sendiri untuk kali ini, untuk program HitSafe ini. Ya, untuk selepas ini anda gunalah nama anda bebas menggunakan nama anda. Nama-nama timbangan ke, nama pena dan sebagainya. Hanya untuk program HitSafe. Nama penuh ke? Nama penuh? Ya, di hadapan tu. Kan, asalkan anda ada nama anda lah di hadapan cover tu. Nama bapa perlu ke? Okey. Anda decide. Tapi tulislah nama anda di hadapan tu. Ya. Ada mungkin anda tak selesa nak tulis nama ayah, tapi kalau saya nak tulis nama ayah saya yang membesarkan saya lah. Dan ini satu pencapaian yang sangat berugi bermakna. Belum pernah dalam sejarah hidup saya menulis buku, dan kali ini saya nak tulis nama dan saya nak beri acknowledgement terhadap ayah saya tulis nama ayah di hadapan. Kan, itu bergantung kepada anda. Ya, tapi saya nak anda tulis nama anda di hadapan muka depan tu. Okey, Saya setujulah gunakan nama. Ya. Dan untuk as a recognition untuk kita punya parents lah. Yes. Mungkin nama pertama pun kalau rasa nak tulis pun nama pertama pun okey, as long as you punya identification tu ada lah. Yes. Yeah. Selepas ni anda terbanglah. Ini sebagai platform anda untuk belajar, dan dalam program HitSafe ni ada beberapa perkara yang kita ikut secara bersama, setujui bersama, dan sama-sama kita buat secara bersama, insya-Allah. Okey, saya mengharapkan di akhir bulan Jun anda dapat submit, ya. Kalau mentor anda tak hubungi anda ambil inisiatif hubungi mentor anda, tanya bila kita nak berjumpa, kan, dan sebagainya. Sekurang-kurangnya 3 kali perjumpaan, dan inilah bulannya, bulan Jun, untuk melengkapkan perjumpaan itu. Saya percaya mentor ada yang lebih daripada 3 kali pun berjumpa. Walaupun mungkin tak berjumpa secara fizikal, ada berjumpa secara online, selalu berinteraksi dalam WhatsApp dan sebagainya. Okey. Dan untuk itu, last 30 saat saya nak bagi pada Asidah dan juga kepada Rashila, beri sikit kata-kata perangsang pada rakan-rakan kita, yang bagi inspirasi dan motivasi semangat pada rakan-rakan kita. Dalam 30 saat seorang, silakan. Ella cuba dulu . Ya, sila. Just cuba nak cakap, kita dah nak habis. Macam rugilah kalau kita berhenti di separuh jalan, nak final dah. Dan teruskan usaha. Memang agak penat sikit sebab kita kan mungkin ada yang baru buat sikit tapi nak kena buat banyak terus sebab kita kan nak habis kan. Jadi teruskan, insya-Allah
mungkin kita penat sekarang, nanti kita akan dapat kemanisan daripada kejayaan kita nanti. Itu je. Terima Teruskan. kasih Rashila. Thank you. Okay. Asidah silakan. Okey, saya nak tambah sikit lah apa yang Ila kata. Betul lah apa yang Ila kata tu. Dan satu lagi, apa yang saya pegang dan saya harap yang lain pun pegang adalah kenapa orang lain boleh buat dalam masa 24 jam tu, kenapa kita tak boleh? Jadi mesti kita pun boleh kan? Kenapa orang lain boleh, kita tak boleh? Kita kena wujudkan jugalah masa kepada apa yang kita minat. Kita dah separuh jalan, kita jangan patah balik dan kita jangan berhenti. Teruskan ke hadapan. InsyaAllah. Begin with the end in mind, insyaAllah. Mungkin Dr. Rahaya, kata-kata perangsang sikit pada peserta-peserta. Okey, saya rasa semua orang boleh buat. Cuma kadang kita terpaksalah mengorbankan masa. Bukan mencuri masa tapi mengorbankan masa dengan menimbulkan balik, going back to your intention lah. Intentionnya murni untuk mendidik bangsa kan. Bila when you write, you nak sampaikan something to the audience. So daripada situ dia multiply effect. So kalau you sampaikan benda yang baik, benda tu akan sampai pada you balik. So that one I think will keep you motivated. Ya. Okay. Bagus. Thank you Dr. Raya. Thank you. Yes. Macam rakan kita tadi seorang, Rashila dah menulis dan tidak heran nanti insyaAllah akan ada jemputan-jemputan untuk bagi talk, bagi inspirasi kepada focus group misalnya. Trust me, insyaAllah akan ada. Macam mana yang Dr. Intan dijemput, Dr. Raya dijemput, saya dijemput, hasil daripada penulisan. Ada pihak-pihak lain yang menjemput untuk bercakap tentang apa yang kita tulis dan sebagainya. Trust me, insyaAllah akan ada. Dr. Intan, silakan Intan. Dr. Intan, silakan. Okey, saya rasa tak ada kot kan. Tapi saya suka kata-kata Dr. Rohaya tadi. Maksudnya kita betulkan niat kita big why. Okey, niat tu adalah big why. Betulkan big why kita, kenapa kita nak teruskan ni. InsyaAllah yang baik-baik akan datang. Dan sebagai mentor juga saya, Dr. Rohaya dan Cik Sawan dan yang lain-lain, saya mewakili mentor yang lain. Sebab ada yang WhatsApp pada saya, mereka menunggu-nunggu peserta warrior ni. Ada yang tak hantar sedangkan mereka initiate nak bantu ni, ramai nak bantu. Setu saya cakap, okey, mentor menunggu anda. Willing je nak bantu. Okey, kalau rasa tak ada masa, kita buat cara tulis cara yang tak ada masa. Macam yang Asyik cakap tadi kan. Dia punya simple je, pantun-pantun. Kalau kita rasa minat kita pada novel, kita pilih mana yang dekat di hati kita. Dan kalau kita kata tools tu menjadi penghalang untuk kita, katalah tadi kan tak reti nak guna Canva, rasa mengganggu, saya ni banyak idea. Teruskan, mungkin semalam saya terlupa nak cakap sebab ada yang tanya dekat chat kan. Kalau anda rasa nak start dengan Word, terus je PDF-kan dengan Word. Sebab kalau anda tahu tools-tools dekat Word pun sebenarnya dia akan hasilkan sesuatu yang cantik. Word, PowerPoint. Saya sendiri start dulu dengan Word. Okay, dah mahir, dah keluar satu e-book, kita pun upgrade sikit dengan PowerPoint. Lepas tu upgrade kepada Canva. Jadi ikut mana yang anda selesa dan berbalik kepada mentor anda yang akan bantu anda sampai siap e-book ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Thank you Dr. Intan, itu Dr. Rahaya. Thank you dua orang panel. Kita beri tepukan kepada mereka dan juga kepada diri kita sendiri. Sama-sama kita beri tepukan. Saya mendoakan anda dapat menyempurnakan misi ini untuk anda mencabar diri sebagai penulis e-buku dan juga sebagai facilitator penulisan insyaAllah. So sesi ini dirakamkan, mudah-mudahan apa yang kita lalui dapat memberi manfaat juga kepada rakan-rakan kita yang lain di kohort-kohort yang lain selepas ini. Mudah-mudahan ia menjadi nilai ilmu. Dan jangan lupa jurnal pembelajaran berpasukan itu sangat-sangat penting. Spend sedikit masa untuk anda menulis terutama hasil apa yang telah anda pelajari pada sesi ini dalam jurnal pada section yang bersesuaian dalam jurnal itu, dan penuhkan juga bahagian-bahagian yang masih belum penuh yang sepatutnya anda isikan kerana ia ada nilai ilmu kepada diri anda. Ia adalah salah satu langkah reflection untuk pembelajaran kita, dan bila rakan-rakan kita melihat apa yang kita tulis, mereka juga boleh belajar daripada kita. Kita juga boleh belajar daripada apa yang rakan-rakan kita tulis. InsyaAllah. Untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti dan kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada semalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.
seperti itu.